sebagai peringatan bersama, tak rugi kalau kita mendengar perkara yang sama tetapi manfaat ini SOP yang penting kita patuhi ketika berlangsungnya PKPB. Okey. Ketika dibenarkan juga diberikan di situ mana yang boleh mana yang tidak sebagai panduan, dan ada beberapa arahan tetap yang telah pun diberikan mengikut akta tertentu. Ya, dan sejujurnya bagi aktiviti ekonomi kalau dilihat di sini, pembelian makanan digalakkan secara pandu lalu, perhantaran atau bawa pulang. Tidak digalakkan untuk dine in, tetapi sekiranya perlu, restoran, kedai makan dan penjaja pula hanya boleh melaksanakan hanya 2 orang sahaja dalam satu seating atau satu meja, dan tentunya 6 pagi sehingga ke 10 malam, terhad kepada 2 orang semeja. Dan sektor-sektor yang juga dibenarkan adalah ekonomi dan industri, perikanan, peladangan, pertanian dan juga pelabuhan, juga lapangan terbang. Dan bagi anda ingin tahu juga, bagi stesen minyak adalah dibenarkan dari 6 pagi sehingga ke 12.30 malam, dan bagi pasar harian, pasar borong bermula seawal 4 pagi sehingga ke 2 petang. Jadi kita perlu patuhi melihat secara detail ataupun khususnya setiap SOP ini, kerana kalau kita salah sedikit pun walaupun kita konon-konon tak tahu boleh dikenakan kompaun. Jadi kita harap agar anda semua betul-betul cakna dengan segala yang berlaku pada ketika ini, walaupun dah lama kita melaluinya, jangan kita leka satu saat sekalipun. Dan kita ingin membawa kepada anda antara angka terkini setakat semalam. Dan Dr. Zulkifli disahkan pulih COVID-19 dan beliau antara 233 yang pulih dibenar keluar hospital semalam. Ya. Tetapi kes untuk semalam catatkan 600 kes baharu. Betul. Dengan pecahan besarnya masih lagi di Sabah. 197 jumlah kematian dicatatkan sekat ini. Tetapi jumlah kumulatif seantero Malaysia sekat inilah 17,540. Dan 5,786 yang masih lagi dirawat, dan ini pecahan mengikut negeri, dan Sabah negeri tumpuan dengan banyak lagi kawasan yang diletakkan sebagai kawasan yang merah dengan 41 kes, ataupun merah ini melibatkan 41 kes yang ke atas. Betul. Ekoran kita melakukan saringan besar-besaran ke negeri berkenaan, terutama di kawasan yang dijangkakan yang disebutkan tadi, kawasan merah. Yang kerana itulah, bila ada saringan besar ini mungkin hasilnya lebih banyak. Sebab ia merupakan kontak rapat, pengesanan kontak yang ada kaitan dengan mereka yang telah pun disahkan positif. Menyebut berkenaan pengesanan kontak ini adalah sangat-sangat penting kerana kita menggunakan aplikasi MySejahtera itu. Antara kluster terkini yang satu saja dikesan semalam, iaitu kluster Kencana yang telah pun menjangkiti 17 individu yang dikesannya bukan sahaja di satu kelompok kawasan tetapi di Hulu Langat, Petaling, Kelang Gombak dan juga di sebelah sana iaitu di Johor Bahru. Jadi disebabkan pengesanan kontak ini adalah sangat-sangat penting. Antara kluster ini punca dari mana pergerakan individu yang terjangkiti itu dapat dikesan. Jadi itulah sebabnya macam mana sekalipun kita tak boleh nak keluar atau tinggalkan rumah tanpa menggunakan atau membawa telefon pintar kita, kerana pengesanan itu adalah orang kata antara cara nombor 1 untuk kita memastikan dapat dibendungnya penularan wabak COVID-19. Ya. Baik, kita harapkan semuanya berjalan dengan aman dan tenteram sekalipun banyak yang bergelora dalam iklim kehidupan kita. Okey, sambil itu kita melihat pada kluster baru yang ada dengan 197 saringan kontak rapat di pelbagai lokaliti. Dan antara yang kita risaukan juga berdasarkan dengan kes yang kita lihat semalam yang kini mendapat perhatian di ICU. Kita melihat sebelum ini kes-kes pesakit di ICU ini adalah mereka yang lebih berumur, yang mempunyai masalah diabetes, penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya. Tetapi kita melihat meninjau juga antara kes-kes baru terkini adalah mereka yang di bawah usia 50 tahun yang mungkin sangat-sangat sihat, tidak mempunyai sebarang penyakit dan sebagainya. Dan sebelum ini juga beberapa bulan yang lepas kita melihat antara kes-kes yang melibatkan mereka berusia dalam lingkungan 30-an saja, seperti saya dan Hanif ni. Kan Hanif, ada yang dikongsikan berdasarkan dengan pemantauan awak setakat ini? Ya, betul. Saya percaya ini yang membabitkan satu perkara ataupun penemuan yang sangat dia tidaklah mengejutkan, tetapi mungkin perlu kita lebih berjaga-jaga kan, membabitkan usia ataupun peringkat tahap kesihatan kita, dan saya percaya ini perlu dihadapi oleh semua, dan kita juga perlu mengambil langkah yang sangat-sangat berhati-hati. Sebab kadang-kadang ada satu mentaliti ni mengatakan bahawa ini perkara ini berlaku kepada orang lain, tidak akan berlaku kepada kita. Dan ini memang semua orang. Saya pun kadang-kadang berfikiran sebegitu. Ialah kadang-kadang
kita sentuh aja, kita bersentuhan macam fist bump sama-sama dengan kawan-kawan kan, itu memang sangat tidak digalakkan, tapi sebab kita rasa yang tidak mungkin akan berlaku kepada kita. Dan saya berada di sekitar kawasan Shah Alam ini, dan semalam juga memang sangat mengejutkan kerana ada kes yang berlaku sangat betul-betul hampir dengan kawasan kami ini. Oh, ya Dan ke? barulah kembali diperketatkan kembali segala SOP yang perlu dipatuhi oleh penduduk. Walaupun ianya kawasan ataupun blok yang berbeza, tapi memang dekat dalam radius yang sama juga, dan terus sahaja langkah ataupun kesedaran tu terus kembali meningkatlah kepada saya dan juga para penduduk di sini. Baik. Hanif pun jaga-jagalah di situ ya. Kita rasa semua di kawasan kita, asalkan kita berada di Selangor ini, termasuk dengan factory juga, kita macam mana sekalipun, mungkin kita melihat hari pertama PKP itu kita dah rasa macam okey, takut, memang risau dengan SOP. Tapi pada kali ini kita melihat 3 angka setiap hari, dan angka 3 digit ini adalah angka yang tinggi. Diharapkan agar anda semua juga di rumah, kalau tak ada urusan penting, kalau tak perlu bekerja daripada pejabat dan sebagainya, boleh bekerja from home, work daripada rumah dan sebagainya. Silakan lakukan seperti itu. Kalau anda majikan juga, ini adalah tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan pekerja anda. Dan banyak lagi perusahaan kita. Minimalkan semua pergerakan, dan juga paling penting kita cubalah walaupun dalam keadaan di rumah, tetapi ada hasilnya. Hasil ini tak semestinya melibatkan wang saja, tapi hasil kepada rohani, hasil kepada aspek-aspek yang lain, kesihatan. Sebab kalau kita hanya melihat wang saja, maka akan terhad kehidupan. Sebabnya bukalah spektrum kehidupan dan minda, moga-moga lebih aman dan tenteram, insya-Allah.